Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan yang berada di rumah, terima kasih kerana masih lagi sudi bersetia dengan saya untuk mengikuti kelas kitab pengajian kitab fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu bab puasa melalui kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya ni ada 2 jilid. Ya. Ada 2 jilid buku terjemahan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana daripada bab taharah sampailah bab haji. Sangat ringkas dan terjemahannya sangat bagus, menggunakan bahasa Melayu moden. Dan siapa berminat, maka nanti saya akan tinggalkan link dekat ruangan komen itu nanti. Jadi boleh cek lah, boleh cek, dan saya akan tinggalkan nanti nombor telefon, ataupun siapa yang nak salin boleh hubungi Ustaz Zulfadli. Ustaz Zulfadli ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi boleh call dia. Dia yang maksudnya ejen ataupun dia yang bertanggungjawab untuk menjual buku kitab Muqaddimah Hadramiyah. Jadi nombor telefon Ustaz Zulfadli di 018 232 6048. Ya, 018-232-6048. Ya, Ustaz Zulfadli iaitu 018-232-6048. Itu boleh tempah. Maksudnya dia tak ada jual dekat kedai-kedai, mungkin dekat mungkin dekat jual buku yang biasa, macam contoh Popular ke, ataupun tempat-tempat yang biasa kedai buku kita pergi, tak ada. Dia kena melalui permintaan, kita call, dia COD ataupun melalui penghantaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi buku ni kita nak masuk, kalau tuan-tuan tak belajar dengan saya pun, tapi buku ni sangat bermanfaat dan mudah difahami. Untuk talaki sangat-sangat senang. Di mana-mana ustaz yang mengajar kitab Muqaddimah Hadramiyah tu nanti, maka akan guna buku ni memang sangat-sangat mudah lah. Dan terjemahannya yang diterjemahkan oleh 2 orang ustaz yang sangat berpengalaman, yang memang hebat dalam fiqh mazhab Syafi'i. Terutamanya kedua-duanya ini belajar di Hadramaut, belajar di Yaman. Di Yaman yang memang ketahui bahawa mazhab rasmi sana mazhab Syafi'i, dan siapa belajar kat Hadramaut ataupun dekat Yaman sana tu, dia memang mahir lah, dalam erti kata mahir dalam mazhab Syafi'i. Macam saya sendirilah, saya ni pun minat dan banyak belajar dan banyak tahu tentang fiqh mazhab Syafi'i, iaitu majoriti 70% guru saya yang mengajar fiqh Syafi'i ini adalah ulama-ulama Hadramaut. Even masa dekat Mesir sekalipun, saya banyak berguru dengan fiqh dengan ulama-ulama Hadramaut. Sebab apa? Dekat Mesir ni ramai para habaib duduk sana, dia belajar, sambung masuk Universiti Al-Azhar. Ada yang sambung master, ada yang sambung PhD, ada yang sambung degree. Di keberadaan mereka kat sana, saya pun ambil kesempatan untuk belajar dengan ilmuwan-ilmuwan Hadramaut, terutamanya fiqh mazhab Syafi'i, dan begitu juga kitab-kitab para habaib. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah, iaitu bab berkaitan dengan puasa, iaitu kita sudah masuk bab yang menceritakan tentang urusan yang boleh berbuka puasa. Maksudnya apakah syarat-syarat yang boleh berbuka puasa, iaitu diharuskan berbuka puasa bagi mereka yang mempunyai sakit. Sakit yang mana? Sakit yang menyebabkan boleh bertayamum.
Dia bukan satu spesifik sakit yang boleh bertayamum. Macam contoh kan, kalau dia demam, demam panas. Demam panas tak semestinya tayamum, tapi maksudnya sakit teruk seolah-olah macam orang yang tak boleh kena air, kena pakai tayamum. Teruk sangatlah. Macam contoh COVID-19 kan. COVID-19 ni macam mana dia punya pengurusan jenazah tu tak boleh dimandikan. Pengurusan jenazah Majlis Fatwa Kebangsaan dan begitu juga Fatwa Dunia mengatakan pengurusan jenazah bagi kematian COVID-19 ni sama seperti urusan jenazah yang mati disebabkan Ebola. Nampak tu? Tak boleh kena gantikan tayamum. Jadi sebab apa takut takut menyebabkan rebakan atau penularan waris itu pada orang lain sampai tak boleh. Jadi macam tu lah teruknya sakit seseorang tu sampai tak boleh berwuduk. Sampai dia kena tayamum. Ada orang tu demam yang terlalu panas, dia menggigil semacam. Ya, nak berwuduk dengan air panas tak ada, air sejuk ada, tak boleh, dia menggigil, terpaksa pakai pakai tayamum. Macam itulah. Tapi tak semestinya sakit yang kena tayamum, tapi sakit yang payah. Sakit yang payah yang mana tidak mampu untuk dia menahan. Yashukku alaihi ma'ahu as-saum. Payah dia nak berpuasa. Macam asalnya patut dia boleh berdiri, tak boleh berdiri. Macam tu. Kalau dia berpuasa akan bertambah sakit penyakitnya itu, ataupun bertambah mudarat, ataupun dia berpuasa boleh memudaratkan nyawa dia. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam bin Hajar, kalaulah berpuasa menyebabkan nyawanya mudarat, maka wajib dia berbuka. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab dia kata penyakit yang boleh dibolehkan bertayamum. Maksudnya sakit yang teruk. Sakit yang teruk yang menyebabkan dia susah untuk berpuasa. Bukan tak semestinya sakit kulit. Saya tak boleh tahan tayamum sebab saya sakit kulit. Tak semestinya. Dia penyakit yang seolah-olah daripada satu tahap berpindah pada satu tahap. Macam tahap orang boleh berwuduk dengan air, tapi disebabkan sakit dia berpindah kepada kena bertayamum. Macam tu punya teruknya sakit. Kan? Tapi bukan itu saja, tapi bab yang lain. Maksudnya kalau dia tak berbuka nanti dia semput. Kalau dia tak berbuka, tak dapat pakai inhaler, nanti memudaratkan diri dia. Kalau dia berpuasa nanti proses dialisisnya akan terencat dan dia akan lemah badan dan akan merisikokan nyawa je. Macam itulah. Maksudnya orang yang kondisinya bagus tapi bertukar kepada tidak yang bagus. Itu dimaksudkan sakit yang diharuskan bertayamum. Baik. Begitu juga di situ walil khaifi minal halak, iaitu diharuskan berpuasa bagi mereka yang takutkan kemusnahan disebabkan puasa atas dirinya ataupun di atas anggota badannya dan atas kemanfaatan dirinya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Maksudnya tak semestinya kalau dia berpuasa, maksudnya dia boleh tinggalkan puasa kalaulah penyakit itu menyebabkan rosak satu badan. Tidak semestinya. Hingga akan disebutkan au adwihi, ataupun satu anggota pun sudah memadai, kata Imam Ibn Hajar. Maksudnya kalau berpuasa tak semestinya satu anggota tu mudarat, tapi kalau dia berpuasa contohnya pinggang dia rosak, buah pinggang dia, yang lain okey, jantung tak ada kacau, ini macam dialisis lah, maka itu tak digalakkan. Ataupun lain sihat, boleh berjalan, boleh menyanyi, boleh berjoget, tapi kalau berpuasa akan melemahkan jantung dia akan beat per minit kurang daripada 60 saat, 30, 40, sebab tak berpuasa. Maksudnya walaupun satu anggota sekalipun, ataupun anggota luaran tu maksud macam mana, kalau dia berpuasa kaki sebelah dia akan mudarat, akan menyebabkan bengkak, sakit, bertambah sakit, ataupun bertambah cacat dan sebagainya, maka itu dikira. Tak semestinya seluruh tubuh badan. Bagi dan begitu juga manfaatih, dan manfaat anggota badan tu. Manfaat anggota badan tu, kalau dia berpuasa, manfaat anggota badan tu akan berkurangan. Contohnya patut tangannya kuat menjadi makin lemah, jadi macam parah, lumpuh dan sebagainya, maka dia boleh berbuka puasa. Jadi biasanya tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut konteks perubatan moden ni, maka mestilah kita mendapat penjelasan ataupun klarifikasi daripada pakar perubatan. Kalau dia kata kalau boleh jangan puasa lah maksudnya diharuskan berbuka puasa. Sebab apa? Doktor lebih mengetahui, doktor lebih faham apa yang untuk maslahat pada kita. Tapi kadang-kadang kita nak kata sebab gigi sakit,
Gigi sakit sikit-sikit tu kena puasa lah. Tapi tak, gigi sakit yang tak tertahan kena makan painkiller. Kalau kita tak makan painkiller tu, kita akan melompat-lompat, kita tak boleh nak pejam mata pun tak boleh, dia punya tangkap sampai kepala, sampai ke tengkuk, terpaksa makan painkiller. Maksudnya badan terasa berat sangat, maka boleh berbuka puasa, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya kemustahan dirinya. Dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hajar, bal yalzamuhu al-fitru kaman khasya mubihat tayammumin li'anna al-idrara bin nafsi haramun. Dia kata bahkan kalaulah takut kemustahan pada dirinya, maka Imam Ibn Hajar berkata bahkan wajib ke atasnya berbuka bagi mereka yang takut penyakitnya bertambah teruk. Pasal apa? Li'anna al-idrara bin nafsi haramun, kerana memudaratkan diri sendiri hukumnya adalah haram dan ditegah oleh syarak itu sendiri. Nampak tu, ya. Dari segi sudut itu tuan-tuan, kita dapat lihatlah bagaimana para ulama menjelaskan seseorang itu boleh berbuka puasa disebabkan sakit yang teramat sangat, ataupun disebabkan dirinya akan menyebabkan kemusnahan atau kematian, ataupun penyakit yang lebih kronik dan seumpamanya, ya. Baik. Dan dia kata wali ghalabatil ju'i wal 'atashi, dan disebabkan terlalu lapar dan disebabkan terlalu dahaga. Ya. Terlalu dahaga apa? Maksudnya bihaitsu khasyiya min as-sawmi ma'a ahadihima mubihat tayammum. Di mana dia takut dengan puasanya, iaitu dengan salah satunya, iaitu sama ada dia lapar sangat ataupun dia dahaga sangat, ya, menyebabkan dia penyakit yang dibolehkan bertayamum, iaitu penyakit yang kronik. Penyakit yang maksudnya kalau dia tak berbuka disebabkan terlalu lapar, kalau dia tak berbuka disebabkan terlalu dahaga, maka dia akan sakit. Dia tak sihat. Dia akan lemah, dia mungkin akan pingsan, ataupun badan tak boleh gerak, duk tidur je macam tu, kan. Tapi kadang-kadang ada orang tu dia memang jenis tidur tapi memang lemah tak ada tenaga. Ya. Lemah tak ada tenaga maksudnya apa? Memang dia ni penat sangat. Maka dia memerlukan makanan dan minuman sebagai gizi al-ghadha, sebagai tenaga untuk menguatkan dirinya. Jangan kira pula orang yang memang lepas makan pun dah makan banyak-banyak mengantuk juga. Itu bukan kurang tak ada tenaga, tapi itunya malas nama dia. Itu namanya malas, dan itu namanya suka tidur. Bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, makan, bangun tidur, bangun lagi makan, macam tu, ya. Tapi disebabkan dia lemah, dia sakit sebab dia tidak makan dan tidak minum, maka diharuskan berbuka puasa, ya. Maka di sini tuan-tuan, saya suka petik lah contoh. Kalau ada orang tanya, dia kata, ustaz, macam mana kalau orang tu kerja berat? Kerja berat, contoh kerja kontraktor, kerja buat bangunan, kerja ya di bawah terikan matahari, di bawah ialah pancaran matahari yang sangat terik, menyebabkan kalau dia bekerja dalam keadaan adalah kerja berat, tapi kerja bawah mentari, kerja construction, buat apa dan sebagainya, maka boleh tak dia berbuka puasa? Ya, baik. Ibnu Abi Widadain dia kata, maaf Ustaz, ada soalan. Dhabit yang ulama letak bahawa doktor mesti thiqah, dhabit ini masih relevan lagi untuk zaman kita sekarang, ya. Baik, dhabit ataupun piawaian doktor yang dipercayai, dia berubah ikut urufah, ikut adat semasa, ataupun uruf ataupun kebiasaan semasa. Kalau zaman dulu tu pengalaman dia lah, dia ubat-ubat perubatan dia mungkin daripada tip nabawi dan sebagainya. Zaman dulu tak ada perubatan moden, tak ada yang kajian saintifik, tak ada kajian yang biologi, fizik dan sebagainya. Tapi zaman sekarang berubah, maka kita merujuk kepada doktor pakar lah, kan. Kalau doktor tu pakar sakit pinggang, doktor pakai pinggang lah. Kalau doktor kata kalau okey lah awak sakit pinggang ni dialisis, kalau awak puasa pun okey lagi, tak ada masalah, yang penting cukup tidur. Kalau doktor kan macam tu, wajib puasa lah. Tapi jangan pula kalau doktor haiwan kita tanya pula, kan. Sakit jantung tanya doktor haiwan, tidak. Ataupun doktor kulit tanya doktor haiwan, tak ada. Ataupun sakit jantung kita tanya doktor mata, tidak. Tanya pada doktor yang sesuai. Hatta kalau kita bedah mata sekalipun, mata doktor kata okey puan, mata kena buang selaput ni, kena apa, tapi tak boleh puasa tau. Sebab apa? Puasa nanti mata akan jadi apa, katakanlah
Tapi sebab dia pakar mata. Sebab dia pakar mata, kita ambil. Kita ambil dia punya pengalaman dia. Kita ambil klarifikasi dia sebab atas dasar kepakaran dia. Ya. Baik, jadi ikut kepakaran masing-masing, ya, ikut kepakaran masing-masing. Kalau doktor sakit puan, contoh kalau macam perempuan lepas bersalin, cesarean, ya, perempuan biasa dia lepas apa dia memang nak mengandung. Lepas mengandung dia memang nak berpuasa. Ya, tapi kadang-kadang perempuan lepas cesarean ataupun dia hilang darah banyak. Contohlah kan. Ada yang bleeding banyak, hilang darah dan sebagainya. Ada doktor pakar saya pun kata, puan lepas bersalin ni walaupun dalam bulan Ramadan tak dibenarkan puasa. Sepanjang Ramadan jangan puasa. Kena rehat cukup, makan makanan yang berkhasiat untuk mengembalikan tenaga. Kalau itu nasihat daripada doktor, maka diharuskan berbuka puasa. Kalau bahkan doktor kata jangan puasa, kalau boleh jangan puasa lah puan. Kalau macam tu wajib berbuka puasa, jangan berbuka puasa. Pasal apa? Kata Imam Ibn Hajar, al-idraru bin nafsi haramun, iaitu memudaratkan diri sendiri hukumnya adalah haram, ya. Baik. Jadi okey, saya pun macam kita kata benda tu mestilah terlalu dahaga. Terlalu dahaga macam orang yang kerja terlalu berat. Kerja kontraktor, kerja yang memang di bawah terik matahari lah. Bawa kereta lah, bawa batu-batu, simen dan sebagainya, pakai baju tebal, ya, siang tengah hari buta tu. Boleh tak kalau dia berbuka puasa? Baik, kalau kita lihat orang yang kerja macam ni, kalau dia berpuasa mungkin bahaya. Kalau dia berbuka puasa, nak kalau dia duduk tempat-tempat tinggi tu, bangunan yang nak duduk tingkat 10 ke, tiba-tiba tak makan minum boleh pitam. Boleh pitam dan boleh pengsan. Ini sangat berbahaya. Ataupun dia kerja kontraktor ni tuan-tuan, yang mana dia itu bawa benda-benda jentera tolak, angkat pasir, angkat batu. Disebabkan tak berbuka puasa, maka dia penat, letih, tertidur ke apa ke, ataupun terpengsan ataupun apa, hingga langgar orang lain, ataupun langgar bangunan runtuh dan sebagainya, membahayakan nyawa orang lain. Jadi macam ni memang diharuskan berbuka puasa kalau dia benar-benar dahaga yang amat sangat, ya. Baik, macam saya pun kebetulan dahaga juga, ya. Jadi ni minum air, kita kena banyak minum air ni, nampak tu. Jadi sebab ada flip kamera tu, kalau macam ni orang kata saya minum tangan kiri, sebenarnya tangan kanan. Jadi untuk elakkan fitnah, saya minum pakai dua-dua tangan, lebih selamat. Nampak? Dua-dua tangan. Semalam minum sini, orang kata saya minum tangan kiri, tapi flip kamera. Dia sama. Jadi tangan dua-dua, orang tak boleh nak kata apa. Orang tak boleh nak sangka buruk. Ya. Cara tu. Ya. Tapi yang semalam tu pun dia kata saya minum tangan kiri, dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu teknologi ataupun dia kurang celik IT lah, ataupun media sosial zaman sekarang ni. Okey. Baik, disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Imam Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bagi mereka yang kerja berat sehingga tidak tertanggung penatnya, lapar dan dahaganya, kerja penat macam kontraktor, ya. Boleh juga kalau kita nak katakan zaman sekarang ni, COVID-19 ni, staff tak cukup, kerja sampai 18 jam. Ya Allah, kesiannya. Bukan 8 jam, 18 jam. Ya. Kalau betul-betul mereka ni penat, mengantuk, memerlukan tenaga, makan, minum di siang Ramadan, katakanlah dia orang terpaksa bekerja, ya, sampai sampai dekat bulan ni, sampai bukan Ramadan, sampai dekat bulan Ramadan nanti pun kena bekerja juga. Bagi saya mereka pun layak juga untuk berbuka puasa kalau terlalu penat. Manakala kalau mereka tak berbuka tu menyebabkan mereka tak dapat jalan tanggungjawab pada penyakit ataupun pesakit yang ditimpa COVID-19, ataupun akan memudaratkan diri dia sendiri. Ya, dia nak pegang orang tercucuk, nak cucuk tangan tercucuk kepala orang lah, sebab penatnya basah lah, dia kena makan. Ya, tapi Imam Ba'alawi rahimahullahu taala dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bab puasa, kitab Bughyatul Mustarsyidin mana ada kat saya ni. Buku tu bagus. Ada tu. Nampak. Tak apalah, nanti saya tunjuk kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bagus buku dia banyak soal jawab, furuk-furuk dalam tu. Maksudnya bagus kalau kita nak beli buku tu lah, kalau peminat kita fikah. Dia kata ada 6 syarat
Kalau mereka yang kerja berat terpaksa berbuka puasa, tapi dia kena memenuhi ke-6 syarat ni. Apakah syarat pertama? Contoh, katakanlah si Abu ni kerja kontraktor. Boleh tak di siang hari dia berbuka puasa sebab kerja terlalu berat? Maka apa kata Imam Ba'alawi? Syarat pertama mesti dipenuhi, kerja berat itu tidak boleh ditangguh selepas bulan Ramadan. Ya, jarang boleh tangguh. Tak tahu lah pasal apa, sebab ikut kontrak perjanjian mesti siapkan flyover tu dalam masa setahun setengah. Kalau tangguh sebulan tu, itu melibatkan kos dan sebagainya. Biasanya tak ada lah. Kalau memang tak boleh ditangguhkan pada luar Ramadan ataupun sebulan cuti tak ada, maka dia boleh berbuka puasa. Sebab apa? Company tak bagi dia cuti. Nampak? Okey? Itu syarat pertama. Syarat kedua, kerja itu tidak dapat dilakukan pada malam hari. Tapi sebahagian company memang ada. Saya ada tanya seorang saudara kita, Akhuna, dia Bangladesh kerja kontraktor. Dia buat kontraktor dekat mana tak tahulah, dekat belah-belah Ampang ni tuan-tuan. Dia kata ustaz, kata kami kerja kontraktor, kami kerja kita malam baru buat kerja. Pasal apa? Sebab kalau buat siang nanti jalan jam nanti orang marah. Jadi jalan jam nak balik kerja dan sebagainya, maka memang kena buat kerja lah. So dia kata, buat malam. Kalau macam tu okey lah, kalau bulan Ramadan kerja malam saja. Jadi tak ada isu lah nak berbuka puasa pada siang hari. Ya, ada macam tu. Tapi kalau jenis kerja kontraktor yang mana bos dia kata kerja siang, tempat tu memang kerja siang, dia memang boleh berbuka puasa pada siang hari. Walaupun sebulan penuh sekalipun. Katakanlah sebulan tu straight tak ada cuti, yalah kerja penat, dia boleh berbuka puasa. Itu syarat kedua. Ya. Salin kalau boleh salah lagi bagus. Ketiga, kepayahan puasa yang tidak dapat ditanggung menurut kebiasaan. Penat sangat, dahaga sangat. Tuan-tuan, kalau dahaga yang sangat macam mana tuan-tuan? Dahaga ni tekak, sakit, tekak, kering, nak bercakap pun tak boleh. Badan lemah, kalau lapar pun sama juga, tenaga tak ada. Ya, itu yang sampai boleh membahayakan diri tu. Nak kalau doktor, kalau bedah siang hari, kalau tak ada tenaga, nak potong perut orang, terpotong kaki orang, itu yang bahaya. Pasal apa? Tak ada tenaga. Pun bahaya juga, betul tak? Jadi macam itulah, kerja yang berat tak boleh ditangguhkan. Dan kalau dia tak makan, boleh membahayakan diri dia, ataupun boleh membahayakan diri orang lain. Contoh kontraktor, dia sebab penatnya pasal sampai batu terjatuh himpak kepala orang lain. Itu yang takut. Ataupun bawa bulldozer tu terlanggar orang dan sebagainya, ya. Maka dia boleh berpuasa kalaulah memang penat sangat sehingga hilang tenaga dan boleh membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, wajib dia niat puasa pada tiap-tiap malam. Maksudnya apa? Dan mesti pada siang hari tu dia kena puasa, Ustaz. Dia tak boleh kata, alah besok aku je kontraktor, besok malam ni tak payah niat lah, dan besok pagi terus bersarapan. Tak boleh. Kata Imam Ba'alawi, dia kata mesti niat puasa pada malam itu juga, wajib. Kalau dia tak niat, besok puasa tak puasa, belakang cerita. Dia kena niat dulu. Ini disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dia kena niat puasa dahulu, kemudian pada subuh tu, dia kena sahur macam biasa lah. Sahur macam biasa sebelum subuh. Bila lepas subuh tu, dia kena puasa dulu. On the way pergi tempat kerja tu kena puasa. Dan mula buat kerja tu dia kena start puasa. Ya. Tiba-tiba dah pukul 9, pukul 10 dah rasa penat dah. Penat semacam, dahaga semacam, lapar semacam. Bila dah penat semacam, dah tak tertanggung, baru boleh berbuka puasa. Nampak tu? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajib syarat yang keempat. Ya, maksudnya tidak boleh terus berbuka terus. Dia kena puasa malam pagi tu juga. Kena cuba puasa sedaya mungkin. Katakanlah dah penat pukul 11 barulah buka, ataupun penat lepas zuhur barulah buka. Ya, kalau selagi tak penat tidak boleh berbuka, ataupun selagi mana tidak timbul kepayahan, selagi itu dia tidak boleh berbuka. Itu yang keempat. Yang kelima, mestilah berniat rukhsah ketika berbuka, supaya membezakan antara puasa yang dibenarkan berbuka dan tidak dibenarkan. Ketika dia berbuka tu, dia mesti niat, aku niat berbuka disebabkan rukhsah, bukan maksiat. Itu niat beza tu. Ya, kalau dia berbuka tanpa niat rukhsah, maka tak boleh. Dia kira seolah-olah macam dia berbuka dengan sengaja. Seolah-olah macam dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasa dalam keadaan orang yang buka macam tu memang pasal rukhsah lah, sebab dia pun tak tahan, dia penat.
dia kerja berat kan. Jadi dia berbuka puasa dalam keadaan rukhsah supaya berbukanya puasa itu dibenarkan oleh syarak dan tidak membebankan dirinya dan tidak dikira berdosa. Itu syarat yang kelima. Dan syarat yang keenam, jangan disengajakan untuk melakukan kerja berat supaya datang kepayahan sebagai alasan berbuka puasa. Ya, ada orang ni kerja kat pejabat, kerja dia photostat je. Photostat, duduk depan pejabat, komputer. Tapi bila masa time bulan Ramadan tu, time pula itulah nak kerja panjat dinding lah macam Spiderman. Bila time Ramadan, time lu dia nak menyapu, nak angkat batu, padahal itu bukan kerja dia. Tak boleh pekerjaan yang memang disengajai dilakukan kerja berat untuk mendapatkan rukhsah berbuka puasa. Tapi orang yang kerja macam kontraktor tu memang kerja secara zatnya memang kerja yang membebankan. Itu tak apa. Ya, macam kerja nurse-nurse, doktor-doktor yang kerja 18 jam dekat hospital, ya. Dia kalau sampai bulan Ramadan dia boleh berbuka puasa. Sampai kalau tahap dia tak tahan sangat ataupun dah kepayahan. Bahkan ya, dia boleh melakukan solat jamak tamam. Sebab apa nak solat 5 waktu sekali, yalah dah pakai benda macam tu. Dah pakai benda macam tu nak kena buka lagi, nak kena berwuduk. Bayangkan nak kena wuduk 5 kali sehari dengan pakai plastik berlapis-lapis. Sekali buka berpeluh tu. Ni frontliner kita ni, doktor-doktor, nurse-nurse, pejuang-pejuang yang selamatkan nyawa kita berhempas pulas ni. Ya. Jadi ulama kata termasuk mazhab Syafi'i disebabkan masyaqqah dia boleh buat jamak tamam, bukan jamak kasar. Jangan jamak kasar ya. Baik. Itu apa dia kata Malik Muhammad Surut juga kuliah online ni, duduk rumah tiada gangguan, jemaah berborak macam kat surau. Ya betul Tuan Malik, betul. Ya, tengok tempat jugalah. Kadang-kadang ada orang yang memang kita kata suka berborak, tapi kalau kita buat online ni tak ada gangguan. Itu kelebihannya lah. Tapi kalau macam kita ni yang dah biasa majlis ilmu, dia punya feeling lain. Face to face dia punya feeling dia berbeza, ya tak? Macam saya ni dah dekat 2 minggu rasa alamak rindu betul nak ceramah, rindu dekat meja ceramah. Dah hampir 2 minggu ceramah dekat meja peribadi saya ni, kat bilik bacaan saya. Ya. Baik. Jadi bukanlah kerja berat itu disengajakan. Memang kerjanya memang kerja yang memang sangat berat, kerja yang perit, kerja yang apa. Jadi keenam-enam ini mestilah dipenuhi, barulah orang yang kerja berat boleh berbuka puasa, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah petugas-petugas penjawat awam dekat KKM yang berhempas pulas 18 jam, 12 jam, 14 jam, 20 jam. Kalau mereka tak larat sangat ketika berkhidmat kepada rakyat Malaysia yang terkena penyakit COVID-19, mereka boleh berbuka puasa. Tapi tunggu kepayahan betul lah, bila betul-betul penat boleh berbuka puasa, ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah, ya, dia iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke atas kamu agama ini menyusahkan. Tidak. Agama yang memayahkan, tidak, memudahkan. Ya. Jadi KKM yang bertugas untuk memerangi coronavirus ni mereka boleh jamak kasar, bukan jamak tamam, bukan jamak kasar. Nak buat jamak tamam ke, sama ada takdim ataupun takhir, bila-bila masa saya. Ya, tapi jangan dia jamak sekali 5 waktu. Ya. Yang dia boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib dan isyak. Pernah orang tanya, ustaz boleh tak ustaz kalau jamakkan isyak dengan subuh, boleh tak? Woi, sedap betul, tapi buat jamak takdim lah ustaz. Pasal apa, nanti subuh tak payah masuk ketika musafir. Woi, banyak betul. Jangan berbidaah kan nama dia. Itu berdoa nama dia. Ya. Jadi itulah disebutkan bahawa agama Islam agama yang mudah. Kalau mereka yang penat bekerja, dia boleh. Tapi syarat orang yang kerja macam kontraktor ni, dia boleh, kalau hari-hari cukup 6 syarat ni, dia boleh berbuka walaupun tiap-tiap hari, walaupun sebelum Ramadan, walaupun tiap-tiap tahun. Tapi ingat, fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib dia ganti pada hari yang lain. Nampak tu. Bila hari cuti diqada. Macam mana ustaz, saya ni kerja sebulan tapi hari-hari memang kecuali seminggu cuti sehari. Seminggu sehari itulah yang wajib diqada. Yang penting cukup 30 hari. Asalkan sebelum masuk Ramadan yang baru, ya, dia kena cukupkan 29 hari ataupun 30 hari, ya. Tasnim halil, betul. Ustaz Tasnim kata jangan jamak takyah sudah ada. Jangan jamak takyah. Jangan jamak takyah, kita jamakkan lempang kat muka dia. Lempang tu kita jamak sekali 10. Kita
bagi satu libasan kat muka dia. Itu bagi mereka yang buat jamak takyah, iaitu tak sembahyang langsung. Wallahu a'lam. Baik, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita sambung selepas ini. Iaitu tempat saya pun sudah berkumandang azan. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambung daripada Zulfahmi Mak Daud. Keharusan berbuka jika cukup 6 syarat terpakai. Ni bagus. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ya, saudara Zulfahmi. Allahumma salli ala sayyidina ulama. Macam mana ni? Saudara Zulfahmi Mak Daud, dia kata dia dah salinkan ke 6 syarat tu. Tuan-tuan boleh copy paste je. Terima kasih. Terima kasih akhuna Zulfahmi kerana tolong catatkan dan memudahkan penonton-penonton kita, hadirin hadirat kita yang berada di rumah untuk tahu bagaimana orang yang kerja berat boleh berbuka puasa di siang hari, ya. Tapi sama balik, kalau macam ada saudara kita Bangladesh kerja kat kontraktor tu, walaupun sebulan dibenarkan kalau cukup dalam syarat ni lah, ya, tapi dia kena qada pada waktu cuti. Kata saya bayar mana boleh cuti 1 hari seminggu saja. Ya, setahun itu panjang, 1 tahun ku cuti. Ya, kalau cuti apa hari 1 hari lah, tak kisahlah. Sebelum masuk Ramadan yang akan datang, dia kena cukupkan sebulan tu. Cuti ke, pandai ke ambil cuti, yang penting dia tetap kena qada sebanyak 30 hari. Dan ada dia kata boleh tak puasa langsung tapi bayar fidyah. No, tak ada. Sebab apa? Dia bukan sakit. Yang bayar fidyah macam contoh perempuan yang orang tua yang terlalu tua. Kalau puasa akan memudaratkan diri dia, ataupun orang yang sakit kalau dia berpuasa memudaratkan diri dia, yang mana sakitnya itu tak pasti bila sembuhnya. Ya. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebabkan dibolehkan berbuka puasa, disebabkan terlalu lapar dan terlalu dahaga. Baik, apa katanya lagi dalam ni? Dia kata walil musafiri safaran tawilan mubahan illa in tara as-safaru ba'dal fajri. Ya, dia kata bagi orang bermusafir yang panjang yang diharuskan. Ya, maksudnya orang yang bermusafir, musafir yang panjang, bukan musafir yang pendek.
Ya, sebab apa? Musafir ni ada beberapa jenis, ada dua jenis. Musafir pendek dan musafir panjang. Dengar betul-betul. Ya. Apa beza musafir panjang dan musafir pendek? Dia bukan beza kunut pandang kunut pendek. Kunut panjang kunut pendek, kunut macam tu kan. Ya. Baik. Yang disebutkan kalau musafir yang panjang, iaitu dia punya jaraknya sekurang-kurangnya 2 marhalah. Macam saya duduk Ampang, pergi mana? Pergi Port Dickson. Port Dickson lebih kurang dalam 90 km. Ya. Maksudnya, kalau musafir yang melibatkan 2 marhalah, sekurang-kurangnya, itu dinamakan safar tawil, permusafiran yang panjang. Maka, orang macam ni, dia boleh berbuka puasa pada siang Ramadan. Ya, dan kedua, safar qasir, safar pendek, permusafiran yang pendek, iaitu perjalanan kita melepasi qaryah kita, melepasi permukiman kita, tetapi destinasi tak sampai 2 marhalah. Contohnya apa? Contoh saya duduk Ampang nak pergi Langat, ataupun nak pergi Ceras lah. Ceras kat sini lebih kurang, ataupun pergi Kajang. Kajang lebih kurang dalam 30 km. Ya. Tapi bila saya pergi Kajang, keluar tak permukiman saya? Keluar. Iaitu saya mesti melepasi kawasan Ampang. Ampang tempat permukiman saya. Rumah saya ni, yang dalam live ni dekat Ampang. Nanti raya datanglah insya-Allah. Ya. Jadi lepas tempat saya bermukim, tapi jarak yang saya nak pergi tu tak sampai 2 marhalah. Itunya safar qasir. Safar qasir dia ada kelebihan-kelebihannya, ada hukum fiqh sendiri dan ada beberapa rukhsah yang dibenarkan, tapi tak berapa sesuai kalau kita nak bincangkan sini. InsyaAllah ada masa kita bincangkan. Jadi yang boleh berbuka puasa safar tawil sahaja. Safar yang panjang. Maksudnya perjalanan ke tempat tu sekurang-kurangnya 2 marhalah. Okey. Baik. Ya. Berlain dan mubahan, yang mana permusafiran itu diharuskan di syarak, bukan permusafiran yang diharamkan. Contoh, kalau kita pergi ke Ceras, pergi apa? Nak pergi ambil barang. Dekat Ceras kita nak pergi ke Melaka lah katakan. Saya nak pergi Melaka. Nak ambil barang kat Melaka. Barang apa? Barang perniagaan. Niaga harus tak? Harus. Dibolehkan. Itu boleh kita jamak dan qasar. Ataupun kalau di siang Ramadan tu kita boleh berbuka puasa. Ya. Baik, kalau orang tu dia pergi musafir disebabkan nak ziarah sanak saudara, nak pergi majlis perkahwinan, itu musafir yang sunat, yang digalakkan dapat pahala. Sepanjang perjalanan tu, katakanlah 400 km, pahala besar. Lagi jauh lagi besar pahala. Kalau tujuan untuk menguatkan tali silaturahim ataupun ukhuwah sesama saudara kita. Saya nak pergi ziarah sahabat saya lama lah, duduk dekat Port Dickson sana tu. Kita pergi sana tu pahala besar. Itu lagi boleh, tak ada masalah. Ataupun safar yang wajib seperti pergi haji buat pertama kali tu. Ini boleh diharuskan. Ataupun kalau lebih daripada 3 marhalah disunatkan untuk jamak qasar dan dibolehkan berbuka puasa. Tapi kalau bermusafir disebabkan maksiat, contohnya nak pergi mana? Pergi Johor Bahru. Apa? Saya ada nak melabur sikit lah, main judi sikit lah. Ini permusafiran yang haram, ya. Bahkan dalam kitab Syarah Safinatun Najah, saya lupa dah. Kitab apa disebutnya? Tak silap Hasyiah Baijuri. Dia disebut Hasyiah Baijuri ni, tak silap saya, dia kata kalau perempuan yang bermusafir dalam keadaan bertabarruj, wanita yang bermusafir dalam keadaan seksi, tak pakai tudung, maka permusafirannya haram walaupun tujuannya baik. Katalah dia pergi musafir pakai tudung, pakai baju nampak bentuk buah dada, seksi lah pakaian, pakai solekan tebal dan sebagainya, maka dalam keadaan musafir dia buat benda haram. Itu juga yang dimaksudkan orang yang pergi musafir, perempuan macam ni, dia pergi musafir tak boleh jamak qasar. Kalau dia buat jamak qasar tak sah. Dan tak boleh berbuka puasa pada siang hari. Nampak? Ya, jadi yang boleh berbuka puasa bagi musafir iaitu musafir yang wajib, musafir yang sunat dan musafir yang diharuskan oleh syarak sendiri. Manakala yang haram tidak dibenarkan sama sekali. Contoh nak pergi mana? Pergi Kuantan. Saya ingat nak pergi, nak test, nak try naik kelab kat sana lah. Best tak? Macam adakah sama macam KL? Dia pergi Kuantan nak pergi naik kelab tu.
Memang tujuan haram lah, memang tidak boleh sama sekali. Ataupun perempuan nak pergi musafir, nak pergi apa? Saya nak beli skirt kat sana, nak pakai pergi kerja nanti. Dia pergi sana nak pakai beli baju seksi, pakai baju seksi nak pakai, nak tayang di hadapan lelaki ajnabi. Tapi musafirnya dikira sebagai musafir yang haram. Tak boleh berbuka puasa di siang hari. Kalau dia berbuka juga atas alasan dia punya buka puasa tu haram. Dan wajib diqada secepat mungkin, iaitu raya kedua saja dah wajib kena qada. Tapi kadang Ustaz, kalau dia pergi Kuantan lah, nak beli baju seksi untuk suami dia, memang niat dia kata, saya nak beli baju seksi untuk pakai depan suami saya, supaya suami saya terpikat dengan saya. Itu tak apa. Sebab apa? Memang niatnya, memang depan suami memanglah kena seksi kan, memanglah kena memikat, dan memanglah supayalah suami tu tak pandang perempuan lain dan sebagainya. Ya, itu tak apa. Tapi kalau memang dia kata, saya pakai skirt ni memang saya pakai pergi kerja, itu maksiat. Kalau walaupun pergi musafir sekalipun, tapi itu dikira sebagai haram. Ya. Majlis kahwin time puasa jarang berlaku. Ya, jarang berlaku. Ya, memang jarang berlaku. Tapi kalau ada umbang tebiat dibuat juga. Jarang berlaku lah. Tapi kita nak kata majlis kahwin time puasa jarang berlaku, memang jarang berlaku. Ya, tapi kita cerita hukum. Ya, kita cerita dari segi sudut hukum. Ataupun kita tolak tepi majlis kahwin bulan puasa, nak ziarah mungkin. Ziarah ataupun saudara kita, okey, Ahad ni kau datang rumah aku lah, kat Melaka ni. Kita berbuka sama-sama, nak jemput kau sekeluarga berbuka rumah aku. Kita perjalanan nak pergi Melaka tu, kita boleh berbuka puasa. Ya. Baik. Okey. Jadi disebutkan tu, jadi mereka yang musafir yang jauh, yang musafir yang diharuskan, bukan musafir yang haram, maka dia boleh berbuka puasa, kecuali jikalau dia memulakan musafirnya selepas fajar, iaitu selepas masuk subuh. Maksudnya kalau dia nak berbuka, maksudnya yang mazhab Syafi'i kata orang yang bermusafir boleh berbuka puasa, maksudnya dengan sebab dia bermusafir, walaupun tak rasa penat, walaupun tak rasa dahaga, walaupun tak rasa lapar, segar bugar, dia boleh berbuka puasa. Sebab apa? Sebab atas kapasiti dia bermusafir. Tapi dengan syarat, dia mestilah bermusafir sebelum subuh, sebelum azan subuh, iaitu sebelum dia merepasi permukiman. Macam saya, kalau saya nak dapat rukhsah berbuka puasa pada siang Ramadan atas kapasiti musafir, mestilah saya keluar daripada sempadan Ampang ni sebelum masuk waktu subuh. Ini yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal kita tak boleh, kalau kita nak kata seseorang itu dah dikira sebagai mukim, dah dikira sebagai tidak musafir, tiba-tiba kita nak cari rukhsah pula, sengaja cari rukhsah untuk menjadi musafir. Tak boleh. Tapi kalau kita keluar sebelum subuh, kita menjadi musafir sebelum kita menjadi mukim lagi, sebelum kita dah ditabalkan sebagai orang yang hadir. Nampak tu? Jadi tak boleh dibenarkan kecuali kalau kita bermusafir sebelum subuh. Jadi kalau kita nak bermusafir yang mendapat rukhsah berbuka puasa, maka hendaklah keluar sebelum terbit fajar. Jadi sebelum subuh tu pastikan dia keluar dekat kawasan permukiman dia. Kalau saya Ampang, kalau ada orang duduk Ceras, kena lepas kawasan Ceras. Kalau ada orang duduk kawasan dekat Semenyih, kena lepas Semenyih. Kalau ada orang duduk dekat kawasan Jinjang, lepas kawasan Jinjang sebelum subuh. Tapi kalau dalam perjalanan nak keluar tu, ya, tiba-tiba azan dan saya masih lagi kawasan Ampang, tak keluar lagi, tak boleh, tak dibenarkan. Ya. Baik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebutkan bahawa orang yang boleh berbuka puasa, bukan kalau kata dia ni bermusafir lepas fajar. Katakanlah dia nak balik kampung pukul 8. Pukul 8 tu kita musafir dah. Lepas kawasan Ampang je, mana Milo ais Sabah tadi kat tepi, terus minum, tak boleh. Tapi kalau jenis yang keluar sebelum subuh, lepas subuh tu dia berhenti semayang kejap, lepas subuh dia kata, mana abah punya teh tarik tadi, dia minum walaupun tak penat. Ya. Tapi berlainan pula, apa kata Al-Imam Ibn Hajar, dia kata melainkan melainkan dia kata
Mana tadi bikhilafi huduthil maradi fa innahu yajuzul fitru liwujulil mahwaji lahu bila ikhtiyar. Kecuali kalau dia keluar lepas fajar, tiba-tiba ketika musafir dia sakit yang dituntut untuk dia berbuka puasa, itu boleh. Jadi macam mana Ustaz, kalau kami bermusafir, mana ada orang bertolak sebelum subuh, biasa tolak pukul 8 paling awal, ya. Tapi lepas ni macam mana pula kita nak macam tu? Jadi disebutkan dalam ni, dia kata, ya, boleh kalau ada sebab hajat yang membenarkan dia. Contoh tengah musafir, walaupun dia musafir lepas masuk subuh, tetapi dalam perjalanan dia sakit, ya, ataupun dalam perjalanan dia terlalu penat, sehingga kan kalau dia tidak berbuka puasa, maka akan membahayakan perjalanan itu. Nanti dia bawa kereta mengantuk lah, terutama driver bas persiaran ni. Dia kena ada tenaga. Sebab apa? Dia bawa 40 lebih nyawa tu. Jangan main-main. Bayangkan kalau dia tak minum kopi, kalau dia tak makan tu, jadi apa? Dia akan membahayakan nyawa. Ya. Tapi kalau disebabkan kalau orang yang bawa bas ni dia keluar pukul 8 atau pukul 10, dia kena puasa dulu. Tapi bila rasa tak tahan sangat, dah ngantuk sangat, tak ada siapa nak ganti, barulah dia berbuka puasa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kalau bagi mereka yang bermusafir selepas subuh. Kalau sebelum subuh tak penat, tak rasa dahaga, terus automatik boleh berbuka terus. Tapi mereka yang bermusafir selepas subuh, dia kena tunggu penat, betul-betul penat, ataupun dia tunggu dalam keadaan situasi kalau dia meneruskan puasa boleh membahayakan nyawa dia yang drive, ataupun boleh membahayakan nyawa keluarga disebabkan dia mengantuk, tak minum dan sebagainya, ataupun membahayakan passenger yang berada di belakang dia, itu tak apa, ya. Tapi kena puasa dulu, ya. Tapi ini khilaf di kalangan dalam mazhab. Maksudnya kena berpuasa, boleh berbuka puasa keluar sebelum subuh, itu jumhur ulama, itu pendapat Syafi'i, Maliki dengan Hanafi. Manakala mazhab Hambali dikata walaupun kita keluar selepas subuh, katakanlah musafir pukul 9, lepas daripada sempadan tempat kita bermukim tu, boleh berbuka puasa. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata lagi matan? Wa saumu fi safari afdalu illam yatadarrar bihi. Ya. Maksudnya berpuasa ketika musafir lebih afdal jikalau tidak ada kemudaratan. Ini disebutkan dalam kitab ini. Maksudnya, kalau kita bermusafir, kalau tak rasa penat, maka lebih afdal kita berbuka puasa. Katakanlah saya nak pergi Ipoh, saya keluar pukul 5.30 sebelum subuh, ya. Tiba-tiba pukul 8, sedap juga minum teh tarik berhenti kat tepi ni, padahal dia tak penat, padahal tak mengantuk pun. Tapi dalam keadaan macam ni, boleh tak ada berbuka puasa? Boleh. Sebab apa? Dia keluar sebelum subuh, ya. Tapi mana lebih afdal, berpuasa ataupun berbuka? Yang lebih afdal adalah berpuasa. Ya, dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya lebih baik kamu berpuasa. Maksudnya itu kalau tidak ada kemudaratan, ya. Baik, dia kata liyahuza fadilatal waqti. Ini kata syarah kata bukan dalam matan. Kalau kata tak ada dalam matan, ini syarah dia. Dia kata liyahuzal fadilatal waqti. Maksudnya untuk mendapat fadilat berpuasa pada bulan Ramadan. Maksudnya kalau orang yang puasa, ya, ketika musafir, dia dapat pahala puasa di bulan Ramadan. Kalau mereka yang bermusafir layak untuk berbuka puasa, dia ganti pada hari lain, tidak berdosa dan sah puasanya itu, dan gantinya sah, tapi dia tak dapat fadilat puasa bulan Ramadan. Sebab apa? Dia ganti selain daripada bulan Ramadan. Itu maksud dia. Sebab itu lebih afdal, ya. Baik, dia kata bi'an khasya dharran fil hali wal istiqbal fal fitru afdal. Dia kata dikalaulah, katakanlah ketika musafir itu kemudaratan pada keadaan itu ataupun pada masa akan datang, dia tahu kalau aku tak berbuka sekarang ni, aku akan mengantuk, aku akan penat, dan akan membahayakan passenger dan diri aku sendiri. Dan kalau aku tak berbuka sekarang, nanti dalam perjalanan lagi 1 jam 2 jam, aku akan penat dan akan membahayakan orang lain. Maka lebih afdal dia berbuka puasa. Tengok keadaan. Jadi kita musafir ni tuan-tuan, tengok keadaan. Kita lebih tahu keadaan kita dan kita faham condition kita mana yang terbaik.
Kadang-kadang kita tak boleh nak judge orang lain. Dia ni kenapa berbuka puasa? Alah, boleh puasa kan lagi bagus. Kita tak tahu sebab apa, dia lebih tahu diri dia. Kenapa dia berbuka? Sebab apa? Kalau tak berbuka akan memudaratkan dirinya ke ataupun orang lain. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau memudaratkan diri itu lebih cenderung ke arah situ, maka berbuka lebih afdal. Tapi kalau rasa tak ada rasa apa-apa, steady je, macam biasa je. Nak zaman sekarang ni kereta berekon, betul tak? Kita pun tak ada rasa panas, dahaga pun tak ada. Kalau penat boleh tidur je kat RNR, ataupun penat boleh ganti dengan wife ataupun dengan anak yang dah besar, boleh bawa kereta. Jadi lebih afdal berpuasa. Ya, Afiq Khan saudara kepada Syahrukh Khan. Ya, dia nak bertanya, kalau naik bas dan musafir, bas lalu lepas subuh. Syukran. Kalau bas lalu lepas subuh, wajib kita minta dia berhenti. Bang, tolong berhenti bang, subuh bang. Tak apalah bang, nak dekat syuruk pun jadilah. Kata, jauh dek lagi, tak apa bang, banyak lagi perhentian tu, berhenti. Tak apalah, kalau abang berhenti lagi 10 minit, nak syuruk pun jadilah, janji wajib. Ya. Tapi kalau dia tak nak berhenti, maka driver tu berdosa. Ataupun driver tu memang dia engkar perintah syarikat je. Kalau ikut syarikat memang kena berhenti tu, itu hak tu, sebab kita negara Islam. Ya. Jadi kalaulah dia berhenti, dia tak nak berhenti juga, takkan nak gaduh kot, takkan nak terjun bas, maka kita wajib solat hormat waktu di dalam bas. Solat al-kursi, solat sujud bagi isyarat dan sebagainya, ya, semampu mungkin. Kalau mampu berwuduk, kalau tak ada wuduk, dalam keadaan tidak berwuduk. Ya, kalau tak ada berwuduk, tayamum. Kalau tak ada tanah nak tayamum, tak ada debu, maka tanpa wuduk dan tanpa tayamum, solat dalam keadaan duduk atas kursi. Nanti bila sampai nanti qada balik. Solat hormat waktu. Wallahu a'lam. Okey. Baik, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi marah pada para sahabat yang ketika perang tak nak berbuka puasa. Berpuasa juga. Nabi kata, ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat, ahli maksiat. Nabi kata, sesiapa yang tidak mahu berbuka, iaitu ketika berperang. Sebab perang ni tuan-tuan, ya, kena berbuka. Ya. Baik itu perang Badar, para sahabat tak berpuasa. Sebab dalam sahih, dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Sunan Abu pun disebut juga bahawa Sayyidina Umar kata, kami ketika perang Badar kami tak berpuasa. Kan Badar kan bulan Ramadan kan. Jadi sebab apa? Kan ramai fakta kata, tengok para sahabat berperang dalam keadaan berpuasa. Sebenarnya tidak, mereka berbuka. Dan banyak perang Nabi suruh para sahabat berbuka puasa. Bahkan Nabi kata, ulaikal usah, siapa yang tidak berbuka tu, maka dia bermaksiat. Pasal apa? Nabi nak fikirkan maslahat. Ya, dan Nabi fikirkan maslahat sahabat, dan Nabi fikirkan maslahat Islam. Bayangkan kalau bala tentera Islam berpuasa ketika perang, apa akan jadi? Lemahlah tentera Islam, maka tidak tenaga dan mudah dikalahkan. Bila Islam dikalahkan, maka dia merendahkan Islam itu sendiri. Maka dibenarkan. Sama jugalah. Sebab apa? Dahaga yang amat sangat. Kalau tidak berbuka puasa, maka akan menyebabkan Islam itu jatuh. Jadi itulah Nabi SAW suruh berbuka. Pasal apa? Afdal berbuka bagi mereka berperang. Pasal apa? Kalau tak berperang, kalau mereka tidak berbuka, maka akan memudaratkan diri mereka, dan kesan pada perang menyebabkan tentera Islam kalah. Maka sebab itu ulama kata, kalau bermusafir tak rasa penat, tak ada mudarat, lebih afdal berpuasa. Kalau sebaliknya, lebih afdal berpuasa. Ya. Baik, kita baca fakta. Baik, apa dia kata lagi? Wa idza balagha as-sabiyyu aw qadima al-musafiru aw shufiya al-maridu wa hum sha'imun haruma al-fitru. Jikalau seorang kanak-kanak dia menjadi akil baligh, atau orang yang bermusafir sampai ke kampung halaman, ataupun orang yang sakit dia sembuh sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka haram ke atasnya berbuka puasa. Okey, contoh, katakanlah ada budak umur 9 tahun ataupun 10 tahun. 10 tahun dia berpuasa, dia niat puasa. Ya. Sebab apa? Dia ni belum akil balik lagi. Seorang yang tidak akil balik, dia boleh berbuka puasa, tak berdosa. Katakanlah ada seorang budak ni namanya Afiq, nama dia. Umur dia 9 tahun. Ya. Dan dia boleh nak buka, tak puasa, tak pun tak ada masalah, tak berdosa. Ya, tapi katalah dia ni Afiq budak yang baik.
Bapak dia memang train dia berpuasa semenjak umur 7 tahun. Jadi 9 tahun dia berpuasa. Dan malam tu dia niat, dan pagi tu bersahur, dan lepas subuh dia solat subuh, dan terus berpuasa. Pukul 11 dia tidur kejap. Dia bangun-bangun pukul 12, keluar air mani, memimpi malam tu. Automatik, sebab umur dia sudah 9 tahun Hijriah, maka si Afiq ni menjadi seorang lelaki dewasa akil balik. Ya. Jadi bila dah akil balik, dia wajib meneruskan puasa dia. Tak boleh dia berbuka puasa. Tapi kalau Afiq tu umur 9 tahun, dia sedar-sedar, tak keluar air mani, tak mimpi apa-apa, masih lagi belum akil balik, boleh tak nak batalkan? Dia boleh batalkan. Sebab apa? Dia belum ditaklifkan. Sama juga dengan orang musafir, ya, au qadimal musafir, orang musafir datang. Katakanlah dia daripada Ipoh berpuasa, ya. Jadi kalau dia bertolak sebelum subuh, naik basikal. Ya. Jadi berpuasa sampai ke KL pukul 12. Sampai ke KL pukul 12, dan itu tempat dia mukim lah. Dan sampai pukul 12 tu masih berpuasa. Apabila sudah masuk kampung halaman, dia sudah jadi bermukim, walaupun tadi dia bermusafir sebelum subuh, iaitu dia keluar sebelum subuh, tapi sebab dah sampai kampung halaman tidak boleh berbuka. Kalau nak berbuka patut tengah perjalanan tadi, tapi sebab sampai kampung tak boleh juga. Sama jugalah Afiq bila dah tengah hari tu akhir balik, tak boleh dia nak berbuka. Patut dia nak berbuka sebelum dia akhir balik tadi. Itu tak apa. Ya. Baik, au syufiyal maridu, ataupun orang yang sakit dia jadi sembuh. Katalah ada ni demam panas yang sangat-sangat panas. Panas betul-betul sebelum subuh tu. Ya, katakanlah dia nak berpuasa. Tak apalah hari ni rasa macam okey kot. Dia niat juga malam tu. So malam tu juga dia berpuasa, dia niat puasa, dan selepas subuh dia teruskan puasanya. Dia nak cubalah kalau tak sakit. Dan lepas subuh tu tiba-tiba dia punya demam tu baik, dah kebah dah, baik dah. Boleh tak dia nak berbuka puasa? Tak boleh. Sebab apa? Elah sakit dah hilang dah. Maka dia wajib teruskan berpuasa. Patut nak berbuka apa? Ketika sakit tu dia boleh berbuka. Tapi sebab elah dah hilang, maka dia wajib meneruskan berpuasa. Itu bagi mereka yang sedang berpuasa ketika mana ada keuzuran itu. Ketika dia musafir, dia berpuasa. Ketika dia belum balik, dia berpuasa. Ketika dia sakit, berpuasa. Tapi hilang elah ketiga-tiga tu, wajib dia meneruskan puasa. Kecuali kalau orang bermusafir, memang dah berbuka puasa. Itu lain cerita. Ya. Baik. Wa illa stuhibba al-imsaku. Melainkan, ya, melainkan dia disunatkan untuk menjaga diri. Katakanlah dia ni dah musafir, keluar sebelum subuh, daripada Ipoh memang berpuasa, tapi bila sampai Kuala Lumpur disunatkan imsak. Ya, imsak. Maksudnya kalau musafir tak apa, makanlah berapa pinggan sekalipun, tapi bila sampai kat Kuala Lumpur, boleh tak terus makan? Boleh, tak ada masalah, tapi lebih aula dia imsak. Ya, begitu juga orang yang sakit, ketika sakit tu dia nak makan, tiba-tiba tengah hari dia sembuh dah. Bila sembuh saja disunatkan imsak sampai berbuka. Itu. Ya. Baik. Wa kullu man aftara li'udhrin aw ghairihi wajaba 'alayhi al-qada' ba'da at-tamakkuni illa as-sabi wal majnun wal kafir al-asli. Ya, dia kata sesiapa yang berbuka puasa disebabkan keuzuran, keuzuran syar'i ataupun selain daripadanya. Maksud selain daripadanya iaitu disebabkan bukan keuzuran maksiat. Dia berbuka puasa sebab melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, soalan semalam Ustaz, ada orang nak tanya Adlin Syaimi. Ya. Jika ada tinggalkan puasa secara sengaja pada usia yang muda, misalnya sekolah rendah dan balik atas sebab jahil, dalam masa yang sama kita tak ingat hari tertentu yang kita tinggalkan, macam mana? Oh, yang soalan semalam. Ya, dia kena agak-agak. Agak-agak berapa lah dia tinggalkan? Katakanlah 3 tahun. 3 berapa? 30 kali 3, 90 hari. Ya, nanti kita kira nanti kita kirakan buat fidyah nanti. Fidyah tak sebab masuk ni. Lepas ni kafarah, lepas ni fidyah. Kita ceritakan secara detail macam mana kita nak bayar fidyah bagi mereka yang tinggal tu. Ya, ini tak nak cerita malam tak sempat. Dia agak-agak lah yang saya boleh jawab hari ni. Agak-akan berapa tu? Katakanlah agak-agak saya masa sekolah menengah tu 7 tahun tak puasa. Agak-agak lah 7 tahun ke 8 tahun. Ambil 8 tahun. Lepas tu qada, perlahan. Habis Ustaz meninggal dunia tak sempat qada semua sekali, Allah Maha Pemaaf. Yang penting kita
gunakan waktu tertentu niat untuk membayar hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz minta maaf tanya, maaf diterima. Untuk yang Afiq, bila dia dah jadi balik? Kalau Afiq Han dah balik lah. Ni Afiq lain lah. Ya. Baik, Afiq bila dah jadi balik, keluar mani, puasanya batal tak? Puasa tidak batal. Ya, keluar mani tidak batal. Kecuali Afiq tu keluar darah haid. Ya, Afiq mana darah haid. Kalau perempuan dia puasa tiba-tiba tengah hari keluar darah haid, maka batal. Ataupun dia perempuan mengandung, dia berpuasa tengah hari bersalin, ya, keluar anak, maka batal puasa walaupun tak ada darah sekalipun. Ya, yang keluar daripada kemaluan yang tidak batal, kencing, buang air besar tidak batal, air mani tidak batal, ya, kecuali berjima, kecuali beronani, itu batal. Tapi kalau mimpi bukan disengaja kan, tidak batal. Contoh dia tidur ataupun disebabkan kemaluan dia gatal, digaru-garu tiba-tiba terkeluar tanpa disengaja, itu tidak batal. Itu kita sudah bincangkan pada yang lalu. Yang batal haid, nifas, lepas melahirkan, ataupun wiladah. Maksudnya wiladah, lahir saja bayi, ini jarang berlaku lah. Jarang-jarang sangat perempuan yang lahir tak ada darah. Ada tapi 1 in million lah. 1 in a million. Katakan dia lahirkan anak tak, dalam keadaan tak ada basah pun, tak ada darah sekalipun, sejurus keluarnya anak tu, batal puasa dia. Ya, tapi batal bukan batal yang berdosa lah. Dia wajib ganti pada hari yang lain, ya. Baik, ni Afiq Khan dia dah balik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, jadi yang berbuka puasa disebabkan keuzuran ataupun disebabkan maksiat, wajaba alaihi alqada ba'da tamakkuni, maka wajiblah dia mengqadakkan puasanya selepas dia mampu. Selepas dia mampu, wajib dia qada. Ya. Kalau dia tak qada, hukumnya berdosa. Cuma beza kalau orang yang berbuka puasa disebabkan keuzuran syar'i, dia boleh tangguhkan asalkan tidak masuk Ramadan yang akan datang, seperti mana yang pernah saya sebutkan sebelum ini. Tetapi kalau dia berbuka puasa disebabkan maksiat, melanggar perintah Allah, maka dia kena wajib qada alal faur, secepat mungkin. Nampak tu? Tak boleh tangguh-tangguh. Maksudnya raya kedua dah kena qada dah. Tak boleh tunggu lepas raya, lepas Syawal, tak boleh. Lagi tangguh, lagi berdosa. Itu hati-hati. Cakap baik-baik orang yang melanggar perintah Allah, tak nak puasa, tak boleh nak tangguh-tangguh sebelum masuk Ramadan. Itu bagi mereka yang tinggal disebabkan keuzuran, wanita haid ke, sakit ke, ya, ataupun musafir. Itu tak apa. Tapi disebabkan maksiat, langgar perintah Allah, raya kedua dah kena qada dah. Itu disebutkan, ya. Ya. Maka wajib qada. Illa as-sabiyya wal majnuna wal kafir al-asli, melainkan kanak-kanak yang tinggal puasa tak wajiblah. Katakanlah saya ada anak saya umur 8 tahun, ya, memang kita suruh dia puasa, tapi ada puasa 7 hari dia sangkut, jadi dapat duit RM23 dia, katakanlah tak dapat duit raya penuh, wajib tak diganti 7 hari? Tak, sebab dia belum balik lagi, ya. Wal majnun, orang gila, katakanlah dia gila selama 3 tahun, 3 tahun Ramadan tu tak payah qada. Sebab dia memang gila tu memang dia rufi'al aqlam, apa lupa hadis, ya. Ya, rufi'an ummati. Lebih kurang lah saya lupa hadis, ya. Maksudnya 3. Hilang akal lah mana-mana. Ya. Jadi macam tu dia kata gila. Wal kafir al asli, dan orang asli. Katakanlah dia ni masuk Islam ketika umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun tu dia kena qada ke? Tak payah, untuk menggalakkan mereka supaya masuk Islam, kecuali yang murtad. Kan Allah katalah hamba Allah ni dia murtad selama 5 tahun. Lepas 5 tahun dia masuk Islam balik, dia bertaubat, dapat hidayah Allah. Ya, katakanlah dia murtad ketika umur 25 tahun, wal iyadzubillah, dan masuk Islam balik pada umur 30. Ya. Selama 5 tahun tu, 5 Ramadan dia wajib qada balik. Siapa suruh murtad? Tapi tak adalah minta-minta. Tapi murtad dah ada dah, ramai dah kat Malaysia ni, tuan-tuan. Murtad kebanyakannya apa? Etis, yang tak percaya pada Tuhan. Ini murtad. So kalau dia murtad 10 tahun, 10 tahun, 10 Ramadan tak, wajib dia kena qada, ya. Baik, insya-Allah kita ada berbaki lagi untuk kita bincangkan bab yang boleh berbuka puasa. Besok kita nak bincangkan, ya, cerita bagaimana kalau mak bapak kita meninggal dunia, ada hutang puasa. Wajibkah si waris membayar fidyah ataupun tolong puasa, kan?
Ada yang wajib kita bayar dan ada yang tak wajib kita bayar. Yang mana satu wajib, yang mana tak wajib, insya-Allah kita akan sambung pada esok hari, sebab apa dah sejam lebih dah. Ya, ada yang nak makan, ada yang nak solat isyak dan sebagainya. Ya. Dan begitu juga beberapa yang penting lah. Dan besok juga kita akan masuk sunat-sunat puasa Ramadan itu sendiri, ya, insya-Allah, ya. Jadi kita akan bincangkan jugalah, kalau si mati meninggalkan hutang puasa, wajib tak kita qada, wajib tak kita bayar, puasakan ke ataupun kita bayar fidyah. Itu kita bincangkan mana lebih afdal dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu. Inna Allah tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, maksudnya kalaulah umat aku ni dimaafkan 3 perkara. Ya, iaitu salah, lupa dan kena paksa. Kalau lupa tu diangkat taklifannya apatah lagi gila. Gila lagi berat. So gila lagi apa. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, ya. Jadi ada soalan lain ke? Kau nak tanya sebelum kita tutup? Wallahu alam. Saya tengok ada soalan tak. Hari ni makan apa? Saya makan, ya, duduk rumah ni tepu otak. Minta Allah ringankan beban kita dan Allah akan hilangkan beban-beban kita lah, akan bebaskan kita daripada malapetaka ini dan azab ini insya-Allah. Ya. Okey. Ya, okey, fidyah yang bagi orang yang sengaja yang tinggal puasa lama tu, nanti kita bincangkan nanti, ya. Insya-Allah kita sampai bab fidyah nanti. Sedap kalau kita nak bincang. Kalau orang yang setiap hari musafir macam driver bas, boleh ke dia berbuka? Boleh. Kalau dia keluar sebelum subuh lah. Tapi kalau dia bertolak selepas subuh, kena tunggu penat. Kena tunggu kepayahan tu datang boleh berbuka puasa. Tapi kalau nak buka straight away, kena keluar tinggalkan mukim sebelum subuh. Itu penat tak penat boleh berbuka. Tapi kalau katalah dia start keluar, ya, pukul 8, boleh. Tapi dia kena puasa dulu. Dah tengah hari dah penat dah mengantuk baru boleh berbuka puasa. Ya. Walaupun setiap hari sekalipun, walaupun setiap tahun, ya. Baik. Dia tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis, ya, rufi'al qalamu an thalath wa 'anil naimi hatta yastaqith wa 'anis sabiyyi hatta yakbur wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Maksudnya diangkat kalam daripada orang 3 golongan ini. Siapa? Orang tidur sehinggalah dia bangun, kanak-kanak sehinggalah dia akil balik, dan orang gila sehinggalah dia waras. Terima kasih Amirul Hafiz. Ada 2 hadis. Subhanallah. Bagus ni. Ada ustaz-ustaz boleh tegur yang salah, saya salah dia boleh tegur kan. Gitu juga kalau hadis kita lupa dia boleh tegur, alhamdulillah, ya. Ini dalil orang gila tak wajib qada dan orang gila tak wajib berpuasa. Samalah yang autism yang kritikal ataupun Down syndrome, ya, ataupun gila disebabkan depression dan sebagainya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wallahu a'lam, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bertemu pada esok hari, pada hari dan waktu yang sama. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, Allah selamatkan kita daripada malapetaka COVID-19 insya-Allah. Allah bebaskan kita daripada perkurungan yang, ya, minta-mintalah ini hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada keesokan hari. Doakan saya, semoga saya selamat, sihat dan sejahtera, dan saya pun juga doakan tuan-tuan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la illa maridan illa syafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.